I quit my job and continue master. So previously you were working lah, but now you are Aha. studying lah, full-time student lah. Okay, Full time. okay. Alright, so Wan Husna, and then Nur Alia, and then Alia, Sharafana, and then Asrin. Okay, semua perempuan, yang lelaki tak ada. Yang lelaki tadi yang, siapa tu yang jumpa di Johor tu, dia ada emergency sikit lah. Dia ada emergency. Seorang lagi Henry kan? So 6 orang kan? Okay. Lelaki Henry seminggu lepas tak datang, minggu ni pun hopefully dia datang. Okay, minggu lepas saya berhenti kat mana? Slide nombor 5. Slide nombor 5, alamak. Oh, okay, betul eh? Aha. Ini nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Individual and institutional and institutional investor ke sebelumnya? Sebelum tu. Ni. Okay. Portfolio management tu. Okay. Alright, okay, kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, saya ada share slide tu. Okay, sepatutnya saya nak kena habiskan ni slide ni. Saya tulis week 1 kan. Sebenarnya bukan week 1 lah. Dia ada lah kita terusan. Tapi inilah slide-slide dia. Ada 109 slide. Bukan week 1 je. Week 1 patutnya minggu lepas je. Takkan nak habis semua kan. Okay. Okay, so last week we have covered regarding about the portfolio kan. Portfolio is a process. Okay, portfolio is a process which means that we have to do it steps by steps. Okay, steps by steps. And then when it is a process, everybody can do it. Okay, everybody can do it. Right. As shown in the slide, okay, basically we have to set our objective lah. Why do you want to invest? Firstly, right? So some of you are very quantitative. Okay, you say that you want to invest because you want to get a return of 10%. Okay, 20%. Some of you says that maybe you want to have the objective of you is because you want to purchase a house. Okay, purchase a house. Previously, in the morning, okay, I was asked by National FM, okay, about one of the probably budget issues, which is down payment or the assistance towards the youngsters to buy a house. Okay, to buy a house. So basically, when you want to buy a house, you have to put a down payment. Normally, we have to put as much as thank you. Ini anak saya tolong buatkan air. Bagi 1 jam. Alhamdulillah. Okay. All right. So we have to put a down payment of 10%. Okay, 10%. So if the house is the price of the house is 300,000, so we need to have 30,000. Okay, 30,000 bukan sikit kan? Banyak tu kan, betul tak? So ramailah yang mengeluh. Macam mana nak beli rumah kan? Kan? Jadi saya dah share tadi tau. Saya dah share rakaman Facebook tentang di National FM. Okay. Sebenarnya untuk bajet ni saya dah 4 kali lah saya di interview, okay, oleh stesen radio dan TV berkenaan bajet, okay, pembintangan. So basically tadi National FM in Malay, but this Friday will be the budget. Okay, this Friday will be the budget. So why is it important? Why is it important? Because when you are investors or you are a student or you are a public, and you need to know what would be the budget, okay, I call it elements that can assist you in your 1 year.
punya life lah. Okay. Certain budget for student, for example, apa dulu dia bagi apa? Saya lupa. Dekat National FM tadi, saya lupa dah. Apa nama yang student punya insentif tu? Apa dia panggil? RM200 tak silap saya. BRIM. Oh, BRIM ke? Ada. Itu BRIM. BRIM. Itu BRIM lama dah. Apa? Buka mic tu. Bila kita sini, kita bincang. Buka mic. Apa? Tunai Cakap-cakap. rahmah. Apa dia? Apa? Apa rahmah? Tunai rahmah. Itu STR, sumbangan tunai rahmah. Okay, itu untuk semua dapat. Yang bujang, orang bujang, yang dah kahwin, dan kahwin daripada anak. Dan ada anak. So, itu sumbangan tunai rahmah. Okay, kalau yang pelajar, yang maksudnya dia, tapi saya rasa tahun lepas mungkin yang masuk untuk digital kot. Tak dengar apa tu, siapa yang cakap tu? E-Belia tak silap. Ha? E-Belia. Dekat e-wallet. E-wallet kan, e-wallet untuk e-belia tu kan. So itu berapa ratus you dapat? You apply tak? 150. 150. Siapa sini apply? Ada. Ada apply kan? Kan? Nampak? 150 tu siapa nak bagi? Contohlah kan. Sebab you student, you have the opportunity. So that's why it is important. And also as an investor, you need to know mana fund tu will be channel to assist certain industry. So maybe you can see that, this our government is going to fund to allocate a lot of fund towards this industry, AI industry for example. Kan? So you might want to buy stocks related to AI technology. Okay? So contoh. Okay? Alright. So it's very important. So nanti you boleh tengok balik lah. So when we talk about that, you set objective, you want to have a 10% what you call it, deposit kan? 30,000. Saya pun cakap itu tadi. Kena ukur baju pula. Ukur apa? Baju di badan sendiri. Yes, ukur baju di badan sendiri, which is not correct lah. Practically, we have to ask the tailor to measure our body. But it is a pepatah. Okay, so that we have to measure the clothes that we want to wear. Okay, and our own lah body lah. Kita tak boleh nak ukur baju badan orang lain dan kita nak pakai. Kan? So basically, the problem is that kan bila keluar je terus nak beli rumah banglo, rumah kayangan 1 juta kan, sebab you dimomokkan dengan gaya hidup yang kaya, gaya hidup yang mewah dan sebagainya kan. Jadi kita tu saya bagi tahu tadi, lifestyle kos sehari hidup memang tinggi, tapi sebenarnya ia bergantung kepada gaya hidup. Saya juga cerita tentang daruriyat, hajiat, tahsiniat. Ingat kan? Daruriyat, keperluan. Hajiat is your needs, your demand. Pelengkap dia. Tahsiniat tu yang barang mewah kan? Tapi kita banyaklah pergi barang mewah. Bukan kita lah. Ada setengah tu maksudnya orang muda sekarang. Kan? Kopi pun RM20, RM30. Saya beli kopi buat sendiri nampak. Buat sendiri je. Okay. Alright. Now, objektif tu kita kena ada. Sebab tu masa time dia tanya tadi, okay, yelah dia nak tahulah tentang deposit ni, dia nak minta government to sponsor subsidi kan, deposit kan. Bukannya murah tau, nak subsidi RM30,000. Kan contoh RM30,000, maksimum RM30,000 kan. RM300,000 punya rumah, RM30,000 you seorang je dapat. Contoh. Rakyat lain? Rakyat lain macam mana? Yang susah-susah tu, yang apa semua. Sebab tu saya tak apa nak setujulah nak bagi yang subsidi rumah tu. Subsidi, bukan subsidi rumah, subsidi deposit. Saya kata, saya tadi saya bagi tahu, approach dia mungkin boleh gunakan musyarakah mutanakisah. Okay. Dia tak ada modal pun, tak ada deposit tu. Okay. Tapi dia boleh beli modal dia. Dia start daripada kosong, dia boleh beli modal dia.
as the times go by. Bila dia naik gaji sikit kan, ada beli-beli banyak sikit dan sebagainya lah. So musyarakah pertuanan kisah tu is better lah. Okay, musyarakah pertuanan kisah is better. Tapi itu saya cerita dekat radio. Unless saya cerita kat parlimen. Okay, itu lain cerita. Okay, kalau saya cerita kat parlimen, maybe. Okay, maybe it can be heard lah. Okay, by the parliament members lah. Cuma sometimes kan bila saya cerita tu di dalam TV, di dalam radio, kadang-kadang dia orang pick up juga point-point tu. Okay, menteri-menteri ni dia ada dia punya setiausaha dia tu, okay, yang akan pick up. Okay, ni penganalisis ekonomi kata macam ni. Okay, alright. So objektif kena ada, constraint dia ada. Okay, constraint contohnya tadi kita tak mampu 300,000, kita belilah 100,000. Kan? Kita targetlah 100,000. Constraint sebab gaji kecil. Contoh. Okay, tak besar lagi. Keluar degree, gaji 3,000. Kan? 3,000 tolak duit ni, tolak duit beli air kopi. Tolak kan? So, simpan untuk deposit tu tak ada. So, basically, you boleh simpan contohnya, saya rasa saya boleh simpan 10,000 je kot. So, start dengan 10,000. Small budget sebab ada constraint. Unless you dah gaji 30,000 sebulan. Okay. 20,000 sebulan. Yang tu memang ada student-student saya yang memang dah sampai 20,000. Okay. Macam you all ni nanti, okay, mana dia pergi ke industri dan dia dapat rezeki daripada Allah SWT and then become very very high income lah. Okay, high income. Pensyarah dia juga macam ni kan. Tapi kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay. Alright. And then preferences. Okay. Preferences kan. So you need to have your preferences. Okay. Contohnya preferences yang saya bagi contoh minggu lepas. You kata, I want only Sharia compliant stocks only. Okay. Sharia compliant asset only. Non-Sharia, I don't want to buy. I don't want to invest. To your preference. Kan? So you have to have that. Okay. So and then barulah ada investment policy yang saya cakap, polisi pelaburan you. You kena set polisi pelaburan tu termasuklah nak cut loss berapa persen, okay? Nak potong rugi tu. Kan? Ingat minggu lepas we discuss about potong rugi. Kan? Cut loss. And then you move on. Okay, you buy another stock. Okay, to tinggalkan je. Okay, to move on. Okay. Alright, and then strategies develop. Okay. Strategies tu saya ada explain passive and also active strategy. Itu normal big strategy, passive ataupun active. So it's either passive, you just follow the market index, ataupun active, you want to beat the index. Okay, you want to beat the market. Okay, active, you want to beat the market. Passive, you follow. So satu follower, satu challenger lah. Okay, strategi dia. Okay, and then you also have to look at market condition, asset mix. Okay, asset mix tu, for example, we will discuss about it later. Alright, so whether you want to buy only stocks only or a combination of assets. Okay, example, you also want to buy sukuk or bond. You also want to buy maybe money market. You also want to buy properties, kan? Properties ke, kan? Tapi properties tu real asset. Yang tadi yang mula-mula 3 tu ialah semua financial asset. Okay, dia beza sikit lah dengan properties. Ataupun gold. Gold pun real asset. Okay, maksudnya you beli emas kan? You beli emas, that is real asset. Okay, cerita pasal emas lah. Ni saya nak cerita lah. Kadang-kadang cerita-cerita ni sedap jugalah kan. Saya pernah beli hadiahkan emas kepada seseorang lah. Adalah. Agak-agak siapa. Okey. Jadi saya dah beli lama lah dulu kan. Saya dah bagi, dah hadiahkan. Semalam, lepas tu emas tu dah jadi macam tak tahulah. Lepas tu dia kumpul-kumpulkannya emasnya tu. Ada yang ayahnya bagi, ada yang saya bagi, ada yang saya pun tak pastilah. Ayah, saya dan juga yang dibeli sendirilah. So, dulu beli emas tu murah je.
Okay, yang tu. Saya pun bila saya tanya berapa beli dulu? 100 lebih je contoh. Okay, 100 lebih je kan. Tapi semalam dia bawa ke Habib kan, dia jual emas tu, tapi emas tu dah rosak-rosak lah kan. Dia jualnya ke Habib dapat 6,000. Dia punya emas total saya rasa total 1,000 je. Tapi bila semalam dia jual, Habib ambil murah tau. Okay, contoh Habib jual emas 380 segram. Dia kalau dia jual kan emas tu kan. Tapi dia beli 320. Tak silap saya, 320. So RM60 Habib ambil RM60. Tapi tak apalah tu emas dah pakai kan. RM60 segram dia ambil. Tapi kalau ada berapa gram tu saya rasa kalau 6,000 berapa gram? Bagilah dengan 300 dulu kan. Tak banyak emasnya. Tak cukup bayar zakat pun. Okey. Dalam belas-belas je. Okey. So lepas tu kalau tak saya beli emas bursa gold. Okey, bursa gold. Saya cek semalam. Bursa gold jual 360. 360 tau. Yang Habib jual 380. Nampak? Habib dia jual emas dia mahal daripada bursa gold. Bursa gold saya beli market price malam 360. Tapi saya tak adalah banyak dalam bursa gold tu. Ada 0.5 gram je. Bukan setengah kilo tau. 0.5 gram. Mesti je tanya, boleh ke kita ada emas setengah gram? Boleh. Beli kat bursa gold tu, boleh beli 0.5 gram. 0.1 pun boleh. Tapi kalau kita nak dapat emas tu, kita kena cukup lah. Contohnya, berapa gram kot, saya tak ingat. Lepas tu kita boleh minta emas betul. Okay. Dia sama juga dengan public gold, KGT, Kelantan Gold Trade, KAB, KAB tu maksudnya apa? So semua yang ni, yang emas lah. Penting juga emas ni you kena tengok berhati-hati jangan maksudnya sembrono je membeli tanpa membuat kajian. Okay, you have to examine because this is your money. Okay, any investment you need to do a lot of research. Okay, any investment. Tapi kalau beli emas tu okey lah, beli emas kan pergi ke Habib ke Pohkom ke okey kan. Tapi kalau yang riskinya beli emas dekat online. Okay. Yang tu saya dengar cerita banyak yang dia orang kena scam. Satu, emasnya tak sampai. Kedua, emasnya bukannya emas yang 916 tapi emas it's not real emas lah kan. Jadi you berhati-hatilah walaupun kita boleh ni tapi maksudnya kalau individu ke jual ke tu susah. So berhati-hati. Okay, dia bagi harga murah contohnya 1 gram RM100. Contoh. Tu berhati-hati. Maksudnya mungkin nak kena scam. Okay, alright. So, apa message yang saya nak sampaikan tu, okay, you beli emas, you memang suka beli emas kan? Kan, perempuan kan? So, itu pun boleh jadi investment tau. Tapi bagi saya tak suka beli emas macam tu. Okay? Macam saya lah. Sebab saya tak boleh pakai emas. Kan? Saya belikan untuk orang lah macam tu. Okay? Itu lain cerita. Okay? Itu lain cerita. Tapi saya tak suka emas macam tu sebab dia punya harga lebih mahal dan bila kita jual lebih murah. Okay? Dia ada upah lagi pula. Dia contoh dia jual 380 1 gram. Tapi bila dia kira semua tu, dia ada upah. Betul tak? Saya tak pastilah tapi ada upah. So macam rugilah. Betul tak? Tapi kalau you beli emas tu macam contoh macam saya belikan dulu tu hadiah tu dah lama. 20 tahun kot. Kan? 20 tahun kot dia 25 tahun kot macam tu lah. So daripada 1,000 totalnya jadi 6,000. So macam pelaburan tak? Sebab pelaburan ni kita nak beli tu supaya nilainya berkembang pada satu hari. Cuma semalam dia bukan dapatkan duit. Dia ambil emas yang lain. Dia ambil emas yang lain. So basically dia tapi yang saya menariknya, okay, Habib dia beli dulu
Okay, dia bagi cash dulu. Lepas tu dengan cash tu, dia beli yang lain pula. Kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Semua pelajar USIM kan? Ya. Kenapa macam tu? Ya. Hah? Nak akad. Kat akad. Kenapa tak boleh tukar aja? Kenapa tak boleh tukar aja? Tak sama nilai. Nilai sama 300 lebih ke apa ke kan? Satu, yelah, mungkin nilai dia beli 320. Yang dia jual 380. Yalah, mungkin tak sama nilai lah. Okay. Okay, okay, this is my answer lah. Okay, my answer. Okay, basically, okay, do you remember the hadith, okay, regarding about gold and silver? When you want to exchange gold with gold, must be equal weight and also on the spot. The same as silver. If you exchange silver with silver, it must be equal weight and also must be on the spot. Kan? Riba al-fadl kalau tak tukar dengan sama tukaran, and riba an-nasi'ah jika tidak on the spot. Okay? Right? Remember? Right. Okay. Ya. Okay. So basically, when they want to exchange, dia tak sama nanti. 20 dengan 19 ke, 20 dengan 15 berat dia. So that's why dia tak boleh nak exchange. So apa dia buat, dia kena jual dulu then beli balik. So jual tu ada akad dia, and then yang dia beli tu ada akad lain. Yang lain lah sebab dia produk yang berbeza. Okay, faham Okay. Alright. Now so asset mix tu maksudnya there are different type of assets, and then also investors circumstances also are monitored. So kita punya circumstances ni kadang-kadang berubah. Okay, kadang-kadang berubah. Kadang-kadang kita ada masalah sikit ke. So mungkin bila ada, kita contohnya kita target nak beli rumah. Okay, pada 5 tahun akan datang. But circumstances change, you have to buy maybe later, 7 years pula target, sebab ada perubahan sikit. Okay, daripada 5 tahun you target, you kena ubah kepada 7 tahun. Okay, yang tu pun kena. And then portfolio adjustment are made as necessary lah. Portfolio adjustment ni, as I mentioned last week, let's say lah tiba-tiba dia jatuh teruk sangat, so you kena adjust lah. You kena buat portfolio balancing. Panggil portfolio balancing. Kereta tu, tayar tu tak balance kan, contohnya. So you nak kena balance balik, maybe you kena tukar lah, daripada tayar depan pergi tayar belakang ke, macam tu kan. Tapi kalau dia dah terus botak, you kena tukar. So that's actually portfolio balancing. Okay, so you kena tukar terus, maksudnya you kena buang dah stok tu sebab dia dah mungkin jatuh terlalu banyak. Okay, cut loss you tadi 10%, kan, dia dah jatuh 11%. So you tukar lah. So that is portfolio adjustment. Okay, faham Okay. Lama sangat pula intro dia. Okay, the next one is I want to explain about individual versus institutional investor. So in we call it in the real world, okay, we call ikan bilis versus ikan jerung. Okay. In the real world lah, ikan bilis dan ikan jerung. Ikan bilis kita, okay, normal investor or retail investor, we are called ikan bilis. Jerung are the big players. Okay, so institutional investor ni contoh tabung haji. Tabung haji ni ialah jerung. Khazanah jerung yang beli untuk tabung ASB, ASN kan. KWSP, EPF is considered as jerung. Okay, now you understand jerung. Okay, jerung you faham tabung haji, KWSP, they are all called as, we call them jerung or institutional investor. Okay, retailers
Retailers kita ni, individual investor, dia macam kita lah. Macam saya, macam you, we are called retailers. Okay, dia beza antara institutional dan juga individual ni. Okay. So kalau institutional, dia maintain relatively constant profile over time. Dia tak adalah trade banyak sangat. Dia taklah jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Okay. Dia beli simpan lama kan. Contoh ASB tu, ASB punya fund manager, dia belilah saham. Tapi dia tak adalah beli jual, beli jual, beli jual. Okay. Hari ni beli, besok jual. Tak. Dia akan simpan. Sebab dia nak pasti nak dapatkan dividen. Okay, supaya dia ASB boleh pula bagi dividen kepada pelabur ASB. Faham tak? Kan? Okay, ASB dia melabur di pasaran saham ataupun pasaran sukuk. Kan? Lepas tu dia dapat untung, dia pula bagi dividen kepada pelabur ASB. So dia maksudnya kita ni, duit kita tu kita bagi kepada ASB yang menguruskan duit kita, yang melaburkan duit kita. Okay. So you mungkin akan jadi salah satu fund manager tu. Faham tak? You mungkin akan jadi pengurus kewangan, pengurus dana dia panggil. Okay. Gaji 30,000. Okay. Itu cokiang-cokiang lah pengurus dana. Okay. Gaji 30,000. Tapi tanggungjawab besar. Tanggungjawab you kena pasti tak rugi. Kan? Duit orang bagi ni. Kan? Duit ASB contohnya 1 bilion you pegang. 1 bilion. Yang barulah. Sebab kalau yang fund manager yang dah established, well established, maybe they will be given a larger allocation. Kan? Larger fund kan. Maybe as a newbies, you will be given a small fund. Okay. Small fund first, maybe 500 million ke, 200 million ke, for you to invest. And then to be able to provide return. Okay, ASB normally they give return 5% to the investors kan. So you need to have more than 5%. Betul tak? Kan? You need to have at least 5%, but normally you have to go for more. Kan? And then how you want to do that? Okay, so that is actually the thing. And then also, you have to look at legal and also regulatory constraint. Then a well-defined and effective policy is critical. So maksudnya, polisi itu mesti well-defined lah. Contoh polisi, you punya polisi, kalau dia turun 10% you jual, you kena ikut. Okay, tapi apa yang berlaku dulu ini kita senyap-senyap, bisik-bisik. Contoh dulu tabung haji punya investment jatuh sampai almost 70 to 80%. Dia pegang je lagi. Okay. Dia pegang je lagi. Tapi dia dah jatuh tu sampai 70. Mula-mula dia jatuh 10%, 5% dulu. Lepas tu 10%. Lepas tu tak apalah, 15%. Lepas tu 20%. Sampailah 80%. Harga daripada RM1 jadi 20 sen. Masih pegang. So, as an institutional investor, you cannot do that. You can under the well-defined policy. So, if the policy say that if the share price goes down by 10%, you have to sell, then you have to sell. Okay, contoh. Okay, if individual investor, life stage matters. Dia macam kalau you belajar dulu, pernah tak belajar product life cycle? Okay, product life cycle ada introductory stage, growth stage, maturity stage, and then decline stage. Kan? Itu product life cycle. Tapi kita investor life cycle pun ada. Tapi investor life cycle memang ikut umur dia. Okay, produk tu produk lah. Tapi kalau investor life cycle memang ikut umur dia. Umur dia memula daripada new investor ni lah. Orang-orang yang baru kerja kan. Itu dipanggil new investor lah. Okay. Young investor.
Lepas tu second stage, matured investor. Ini duit dia dah stable sikit, dia ada anak, okay. And then dia ada duit lah. Okay. And then last sekali ialah retired investor, retiree. Orang-orang dah pencen. Jadi dia beza fasa dia tu berbeza dan risiko yang boleh diambil can be tolerated also different for this type of investor. Let's say lah nanti kalau you tak jadi fund manager, you jadi unit trust agent. Contoh. Okay, unit trust agent maksudnya you jual unit trust. You jumpa klien you, umur dia sekian. So you dah tahu dah, you patut bagi cadangan kepada dia apa risiko yang boleh dia tolerate. Okay, contoh yang datang kat you, orang dah pencen. You suruh masuk stock market, memang tak lah, kan? Sepatutnya, memang salah lah, kan? You sepatutnya bagi dia kepada yang low risk. Dia patutnya, okay, you boleh masuk ASB ke, you boleh masuk yang apa? EPF. EPF dia dah pencen. Okay, boleh jugalah masuk EPF balik. Okay, tapi selalunya orang dah keluarkan duit EPF, dia tak nak masuk lagi EPF. Okay, so you cadangkan ASB ke, tabung haji ke, sukuk ke, yang bagi dia stable income. Okay, alright, tak apa. We will discuss about it later because I'm going to show you the chart. Okay, the product, not the product, investor life cycle. And then risk is defined as losing money. Itu normal lah. Kalau kita risiko ialah hilang duit. Tapi kalau institutional investor, risk is actually looking at many aspect. Tapi volatility is one of the, okay, volatility. Okay, volatility is risk. Okay, kalau dia bergerak laju. Okay, kalau you perasan this institutional investor, tiba-tiba saham tu bergerak laju je, dijual. Okay, saham tu bergerak laju je, dia bergerak, dia laju je, dia terus jual. Sebab dia tak nak ambil risiko. Okay, tapi kalau kita small investor bergerak laju, kalau trader bergerak laju lagi kita nak masuk kan, sebab nak untung cepat kan. Kalau trader kan bergerak laju, naik, tu lah kita nak masuk kan. Trader dia lain sikit, dia memang nak volatility tu supaya dia dapat buat duit lah. And then characterized by personalities. Okay, personalities ni berbeza. Kalau orang perempuan personalitinya sangat unik. Dia lebih mementingkan security. Ini saya punya hipotesis lah. Okay. Tak mau ambil risiko yang terlalu tinggi. Orang perempuan. Betul tak? Betul. Confirm betul ni? Confirm Okay. Okay. So orang perempuan dia tak suka risiko. Dia suka security. Bukan security guard Dia suka keselamatan. Dia mahukan assurance lah. Assurance. Okay. Assurance. Sebab tu kalau contohnya datang example datang orang meminang, satu kerja kerajaan, satu baru nak jadi usahawan. Yang mana diterima? Okey. Tak boleh nak jawab. Okey. Satu kerja kerajaan, satu lagi baru nak masuk usahawan. Tak tahu lagi boleh ke tak apa semua kan. So very very difficult situation, tapi I know okay, normally lah kalau mak-mak ke apa ke dia cakap ambil lah yang kerja kerajaan tu sebab dah macam ada sense of security. Kalau meninggal pun suami dia dapat pencen. Pencen terbitan contohnya lah. Kan. So contoh, okay. So tapi yang suka merempit dekat highway kan, yang motor tu ramai tak perempuan? Tak ramai kan? Yang suka merempit siapa? Lelaki kan, lelaki suka merempit. Kenapa lelaki suka merempit? Tu. Kenapa tak perempuan yang suka merempit? Sebab lelaki dia suka risiko. Dia tahu risiko, ada risiko tu, tapi dia nak juga buat. Kan?
Dia bukan dapat apa pun, dapat wah jadi champion kan. Tu je. Dapat tu je. Kan nombor 1 rempit kan, Superman kan. Kadang saya geram je kan. Bukan saya, dulu pun saya pernah juga naik motor kan, Superman pun pernah juga, tapi tapi itulah tu, orang perempuan tak ada buat kan, orang perempuan tak ada pun nak buat Superman ke apa ke. Okay. So personalities make some people can become a trader, some people want to become investor, some people want to have a low risk investment. Okay. Goals are important. Okay, macam tadi kan saya tanya goals you nak dapatkan nak simpan contohnya 10% deposit. So you pun masuk dalam ASB ke untuk dapatkan deposit you punya rumah tu kan. And then tax management is also important part of the decision. For masa ni saham tak dicukai lagi. Keuntungan ke atas saham tidak dicukai lagi. Walaupun ada ura-ura dulu nak mencukai, tapi saya tak setujulah sebab saya saya main saham kan. Boleh kena kat, tapi bila ditanya, tak adalah saya kata saya tak setuju kan. Saya kata ya mungkin akan memberikan impak lah kepada pasaran saham kan. Tapi individually saya tak sukalah. Okay? Sebab kalau rugi, contoh kita beli saham, rugi. Adakah kerajaan akan membayar kerugian kita? Tak ada kan. Untung dia nak cukai, kerugian dia tak nak. So dia macam ni lah. Tapi dia overseas, di US ke, di UK ke, dia ada cukai ke atas keuntungan saham tersebut. Okay. So institutional investors faham institutional investors. Siapa tadi institutional investors contoh? ASB, Tabung Haji, KWSP, okay, and so on. Okay. Okay, so investment policy pun saya dah banyak cerita tadi. Okay, polisi-polisi yang perlu kita ada sebagai seorang individual ataupun institutional. Cuma kalau institutional dia lebih ketat sebab dia ramai yang bincang untuk polisi tersebut. Dan you kena follow polisi tersebut. Kalau you tak, fund manager tak follow, mungkin boleh kena buang. Mungkin boleh kena tindakan tata tertib. Tapi kalau individu, kan, individu, you buat polisi, you sendiri langgar. Contoh, saya buat diet, okay, saya tak nak makan yang makanan yang kurang berkhasiat, kan, saya buat. Tapi semalam saya makan, contoh macam tu, saya langgar sendiri. Saya buat polisi, saya langgar, kan. Saya cakap saya tak nak minum air gas, saya minum juga. Nampak, individu dia sangat-sangat lenient dengan polisi yang dia buat sendiri. Kan? Melainkan kalau you dapat disiplin, tu is good. Sebab apa? Dia macam investment, dia macam diet jugalah. Okay, dia macam diet. You kena ikut disiplin yang you dah letak dan you kena follow. Okay? You kata you kena cut loss at 10%. You follow, you cut loss. Kan? Rugilah sikit kan, menangislah di hujung bucu katil, besok move on. Okay? Tapi bila individual tu, kita tak move on. Kita, tak, mungkin besok dia boleh naik lagi. Pegang lagi. Tunggu lagi turun. Tak apa, nanti boleh naik balik. Lelah sekali itulah macam jadi macam yang tu. Sampailah rugi sampai 80%. Okay? Berlaku kat saya juga. Okay? Kita ni manusia. Kan? Bila kita, itu dia panggil emosi tu. Kan? Kita tak ikut undang-undangnya, kita ikut emosi. Right? So, kena bertulislah. Eloknya kena bertulis polisi tu. Bila saya tak tulis, contohnya, saya tak boleh makan burger. Contoh, burger kan. So, semalam saya makan. Okay, semalam saya makan. Sebab saya tak tulis. Saya cakap je. Okay, kurangkan makanan tak berkhasiat dah. Okay. Makanan yang real food contohnya ialah makanan yang kita ikan, ayam, tu real food. Kan? Makanan yang telah diproses, that is not real food. Faham tak maksud saya? Kan?
So that is processed food. Processed food is not good. Ikutkan processed food is no good. Okay? Tapi itulah yang kita makan daripada kecil kan. Processed food saja. Okay, macam mana tak sakit kan? Lepas tu, kita kena letak juga constraint and preference. Contoh preference tadi kita letak syariah compliant stocks or syariah compliant assets only. Okay. And then maybe you can put, okay, also your preference kata you only want to choose dividend stock, okay, company that paying dividends. That is your preference. Okay. That is your preference. So investment policy kena buat. Okay. Investment policy kena buat. Ini life cycle approach. Life cycle yang nampak tu, dia ada risk and return dekat gambar rajah tu. Okay, risk and return. Return sebelah kiri, risk sebelah bawah. Okay. Nampak Saya ada contoh conteng dulu contoh conteng ni. Okay. C tu ialah orang-orang yang saya kata tadi yang dah pencet. Yang C, yang ni C ni. Yang C. A ni orang muda. Yang malam masih muda kan. Tu geng-geng A. Okay. Geng B pula ni yang dah mature. Umur mungkin dalam 40. Okay, mature lah. Dia dah stable dalam life dia. Okay, dia dah stable lah dalam umur 40 macam tu. Yang C ni golongan yang pencen. Okay. A ni dia panggil fasa accumulation. Fasa mengumpul. Okay, kumpul apa? Harta lah. Okay. You all lah. Yang ni, earlier career ni. Early career. You all lah. Maksudnya muda-muda, baru je dapat kerja. Okay, baru je dalam dapat rasa gaji kan. Masa ni mungkin ada yang tak ada gaji lagi belum bekerja kan. Tapi nantilah. Okay, you dah start dapat gaji. Okay, 3,000, 4,000 kan. So, you nak invest kat mana? Macam tu lah. Kan. So, yang golongan A ni, dia boleh ambil, dia nak return yang tinggi sebab you ada masa yang panjang. Umur sekarang baru 23 24. So, kalau you pencen 55. So, saya ambil 25 lah. Okay. 55 tolak 25 ada 30 tahun. So you ada masa yang panjang. Kan? So sebab tu you boleh nak cari pelaburan yang memberikan pulangan yang agak tinggi. Kat mana? Saham lah. Okay? Saham boleh memberikan pulangan yang tinggi tapi risikonya pun tinggi. Okay? Risiko yang tinggi. So bila contohnya bila you pilih satu pelaburan yang you dah kaji betul-betul, tengok company ni 30 tahun akan datang memang stable, memang boleh meletup. You beli mungkin macam tu harganya baru RM2. 30 tahun akan datang dia mungkin jadi RM10. You dah ada. Okay. Lebih berapa peratus tu you punya tu. So you sebab you muda, you nak cepat. You nak kembangkan you punya kekayaan tu lebih cepat. Okay. Kalau golongan B ni pula, dia dah stable lah. Okay, dia dah stable tapi dia tak nak risiko yang macam orang muda. Sebab tu ramai orang muda main forex kan. Orang muda main forex kan. Sebab forex tu boleh untung banyak, boleh rugi semua pun boleh kan. Dalam masa yang cepat. Satu hari pun boleh rugi lah duit you. Satu hari. Bukan satu hari, 5 minit semua habis. Okay. Sebab dia nak cepat kaya lah. Kan? Jadi orang muda-muda ni dia boleh ambil risiko yang tinggi. Tapi orang yang dah mid career tu dia tak nak lah. Tiba-tiba dia punya kekayaan habis hilang macam tu. So dia ambil yang moderate risk. Risiko yang moderate. Okay? Tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Tapi orang-orang pencen yang consolidation phase ni, yang spending phase ni dia banyak belanja lah. Duit dia banyak belanja. Dia ada duit EPF keluar 1 juta contoh ni. Okay. Sekarang kes yang saya baca hari tu, duit 1 juta tapi
dalam 5 tahun habis. Tu bukan 1 juta, 750,000. 5 tahun habis. Okay. Dia belanja duit kenduri kahwin anak dia, Oh, Umar. kan? Buat rumah renovasi. Lepas tu habis. Lepas tu nganga. Okay, ya, tu. Sebab tu masa walaupun dah pencen, you ada duit, sebenarnya you kena urus, kan? Supaya memang kita nak spending phase, kita nak spend. Masa time tu, orang pencen ni, sebab tu kadang-kadang orang cari orang nak pencen. Ada setengah orang lah. Orang cari orang nak pencen, nak kahwin dengan orang nak pencen. Sebab dia akan ada duit yang banyak untuk di spend. Okay. Dia pencen je akan dapat EPF dia, kan? EPF mungkin 1 juta, kan? So 1 juta. Banyak tu nak spend tu. Okay. So banyak nak spend. Alright. So, golongan ni, dia tak boleh ambil risiko yang terlalu tinggi. Okay. So that's why, as a financial advisor ke, you advise them to invest in low risk investment. You advise in ASB. ASB bagi 5%, kan? Tapi you, sebab dia tak boleh invest 1 juta tu, kan, dia boleh invest 300,000 je. So dia kena invest tempat lain pula. So you advise pula invest kat tabung haji. Okay, lagi 300,000. Lagi 400,000 tu, you suruh invest kat money market ke, kan? Ataupun sukuk ke, yang risikonya lebih tinggi sikit daripada tu, kan? So, kalau 1 million tu, dia dapat 5% pun, 5% per year, dia akan dapat 50,000. Cukup tak? 50,000. Orang dah pencen. 50,000 bagi 12 berapa? 5,000. 5,000. Rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, 5,000 tu nak pergi belanja cucu ke, belanja anak. Selalunya cucu lah dia orang belanja. Sebab tu kat sini dia panggil spending phase, spending and gifting. Belanja dan bagi hadiah. So dah bagilah ni donation lah, pergi kat charity lah, apalah. Sebab apa 5,000 tu dia dapat cuma untuk makan tu tak sampai pun 5,000, betul tak? Saya dah makan, kalau dia makan satu hari 100, dia boleh tak 100? Okay, kan? Satu hari 100. 50 tengah hari, 25 pagi, 25 malam. Kan? RM25 pagi apa makan apa tu, kan? Okey lah, tak apalah, dia makan dekat tempat kafe-kafe lah. Okay? RM50 seorang, kan? Tengah hari pun makan kat hotel, macam bawah sikit daripada hotel lah, kafe lah, kafe. So 100 kali 30, 3,000. 3,000. Ada extra 2,000. Kan? Ada extra 2,000 untuk di spend dan nak bagi, jika nak bagi sedekah ke apa ke semua, kan, dia boleh buat. So, dengan dia buat pelaburan yang very low risk, okay, cukuplah dia semua, dia tak perlu pun nak, masa time tu, dia tak perlu pun nak jadi kaya sangat tu. Dia yang masalahnya, dia dah pencen, tapi dia nak kaya cepat. Tu yang banyak kena scam, okay? Banyak duit hilang tiba-tiba, kan? Nak buka bisnes, maksudnya nak pencen baru nak buka bisnes. Okay? So habis. Okay? So masalah. Suka masalah kat situ. So basically itu faham tak life cycle approach ni? Okay, ada soalan tak kat sini? Ada soalan tak situ? Tak ada? Ada. Okay, yang ini dah tadi saya cerita. Formulate investment policy ni clearly a problem for investment policy should contain a statement about inflation adjusted return. Tadi semalam, bukan tadi lah, yang saya di interview di Selangor FM, ada cerita Selangor FM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Okay,
dia ada tanya juga pasal inflasi ni. Tadi pun ada juga masa time di National FM. Saya cerita, kita nak pendapatan kita naik. Kan sebab tu semua harapan kita lah. Kita punya pendapatan naik. Okay. Dalam bajet ni. Okay. Maksudnya kalau dulu 4,000 kita jadi 4,500 contoh lah. Ataupun dari dulu 5,000 jadi 5,500. 10% naik. Okay, 10%. 500 tu 10%. Daripada 5,000 adalah 10%. Okay. So kenaikan tu 10%. Tetapi kalau inflasi tu naik 5% juga, dia macam tak naik. Dia macam gaji tu tak naik. Sebab apa? Kalau contohnya inflasi, you ada duit 100, you simpan bawah bantal. Maksudnya tak labur mana lah, simpan bawah bantal. Macam nenek-nenek kita dulu kan. Saya rasa bukan nenek you lah. Nenek you tak simpan duit bawah bantal kan? Tak tahu. Dulu nenek-nenek saya simpan duit, kadang-kadang dia bukan bawah bantal. Dia simpan entah mana-mana dalam apa bekas-bekas dekat dapur tu ada bekas Biskut. Milo, biskut ke apa ke dia simpan kat situ. Okey, contohlah. Itu moyang saya. Dia simpan kat situ kan. Lepas tu kadang-kadang bila dia nak pakai dia ambil sikit kan. Okey. Bila dia simpan kat situ, bawah bantal ni, dia tak berkembang. Kan? Dia tak berkembang. 100 yang disimpan tu setahun akan datang kalau inflasi 2%. Inflasi 2%, nilainya sebenarnya bukan lagi 100. Nilainya jadi macam 98, bukan 80. 98, 2% je. Kalau 80 tu 20% dia turun. Kan? Ni dia turun 2%. So maksudnya RM98. Okay? Duit tu 100 juga. Tapi kuasa beli dia RM98. Faham tak? Duit sama, 100. Tapi kuasa beli dia RM98. Kuasa beli. Buying power dia. Nilai duit tu 100 sama sekarang ni, tapi buying power dia dulu 100, sekarang 98. Okay? Itu sebab inflasi. Sebab tu kita kena make sure, okay, our return must be greater than the inflation. Kan? Contoh ASB bagi 5%. Okay? ASB bagi 5%. Tolak inflasi 2%. Actually kita ada extra 3%. Okay? Extra 3%. ASB contoh. Dulu tabung haji ASB masa time COVID bagi 2 point berapa saya tak ingat lah. Tapi maksudnya inflasi masa tu tinggi. Ada macam simpan pun macam tak simpan lah macam tu. Faham tak? Simpan pun, labur pun macam tak melabur. Okay, duitnya tak berkembang. Okay, duitnya tak kembang. Dia nampak macam kembang. Tapi sebenarnya kuasa beli dia tak ada apa perubahan. Okay, kuasa beli dia tak ada perubahan. Jadi kita kena adjust for inflation. Okay, jadi macam contohnya naik gaji tadi 10%, inflasi 2, so maksudnya kita ada lagi 8%. So maksudnya adalah pendapatan boleh guna kita tu. Ada ekstra. Walaupun harga naik, gaji naik, tapi harga naik. Kalau harga dia tak terlalu tinggi, okey lah bagi kita. Maksudnya, gaji naik baguslah. Tapi kalau gaji naik 2%. Inflasi naik 2%. Buat apa? Sama. Cakap, aku rasa gaji dah naik. Tapi barang macam sama je beli macam dulu. Dapat beli satu troli. Gaji dah naik, satu troli juga. Faham tak? Tapi kalau ada kenaikan dia tu lebih daripada inflasi, dulu kita beli satu troli, sekarang ni sebab gaji kita dah naik, kita boleh beli satu troli, satu bakul. Satu troli dengan satu bakul dengan kenaikan gaji kita tu. Okay? Sebab tu penting kita kena tengok data inflasi tu, kita kena tengok data kenaikan gaji kita tu, mestilah lebih daripada inflasi lah. So kalau you punya company bagi 2% je, say bye-bye lah tu your company tu. Kan? Kenaikan gaji 2%. Atau kenaikan gaji ada.
So, it's time for you to say bye. Okay? Alright. Okay, constraint and preference lagi kita kena tengok time horizon Contoh, you nak simpan duit, you nak melabur untuk kahwin, you nak melabur untuk beli rumah, you nak melabur untuk pergi haji, you nak melabur untuk pencen. So, two different time horizon. Dah buat tak perlu tabung-tabung macam tu? So, kena ada tabung khas, khusus tu. Okay, duit nak pergi haji, duit nak beli kereta, duit nak beli rumah, duit nak kahwin, duit nak untuk anak. Banyaknya nak kena fikir. Banyak. Orang lelaki kena fikir selalu macam ni. Orang perempuan dia tak fikir pun kadang-kadang. Tapi orang perempuan sekarang dah lebih terbuka, maju, dah fikir dah sama. Okay, sebab apa? Jangan bagi orang lelaki tu dia terlupa benda yang dia kena fikir. Okay? Dia nak kena fikir untuk anak dia nanti. Anak contoh pendidikan. Kan? Masuk universiti, nak masuk apa. So, dia ada perancangan lah. Okay? Kena ada perancangan. Untuk pencen. Pencen tu kerja 30 tahun tapi kita kena rancang juga. Okay? So, different time horizon for certain investment ni. Okay? Different time horizon. Okay, untuk haji, you mungkin melabur di tabung haji. Itu lagi senang. Kan? Tabung haji. Sekarang ni berapa? 32,000. Okay, itu untuk T20 lah. Kan? Kalau M40 dalam 15 kot. Kalau B40 dalam 10. Okay? Tapi saya rasa you kena terus letak 32,000 lah. Contoh lah. Sebab nanti you akan jadi T20. Kan? You akan jadi T20. Takkan you kerja lama-lama jadi B40 lagi. Betul tak? Kerja 30 tahun jadi B40. Itu bukannya masalah kita. Kalau kita dilahirkan dalam B40. Kalau kita, ni saya ambil, ada TikTok tu kata. Kalau kita meninggal B40, itu kita punya masalah. Okay. Alright. So, tak tahu dah. Tapi itu semua kuasa Allah kan. Cuma kita boleh berusaha lah. Kita boleh berusaha. Tawakal dan insyaAllah. Okay. Alright. And then liquidity needs. Okay. Investors should know future cash needs. Tadilah nak kahwin umur berapa? Lagi berapa tahun? So you all tak lama lagi ni. 25 tambah paling-paling pun 20 tahun depan. Kan? Paling lambat pun dah depan. 26. Takkan nak kahwin umur 40. Betul tak? Orang perempuan memang kena cepat. Okay? So, liquidity tu you kena faham. You memang tak boleh simpan. Contohnya, you dah tahu you nak kahwin setahun 2 tahun. Tapi you simpan tempat yang susah nak keluar. Contoh, you beli rumah. Rumah susah nak jual. Boleh jual. Tapi dia bukannya macam ASB. ASB pergi je pergi je boleh keluar kan? Betul tak? Liquid. Tapi ni you beli rumah. Contoh. Lepas tu konon-kononnya bila nak kahwin you nak jual rumah. Agak kan itu yang jadi umur 40 pun. Sebab rumah tu tak terjual-jual. Contoh. Kan? Liquidity is very important. You can have to look at the liquidity issues. Okay? Tadi macam contoh nak pergi haji. Nak pergi haji umur, let's say lah, you nak pergi muda. Okay? Sebab haji ni ibadat yang memerlukan fizikal, tenaga fizikal. So, elok pergi muda. Okay? Kalau pergi umur yang dah 80, 90 tu agak sukar. Sebab untuk melakukan ibadah haji saja, okay, untuk tawaf dan sa'i 5 km. Okay? Tawaf dan sa'i 5 km. Kalau orang muda, alah 5 kilo kan. Apa dah? Sikit dalam 1 jam, 2 jam habis. Betul tak? Orang muda. Kan? Kalau dah berumur masalah tu 5 km. Okay? Kalau ada umur 80. Sebab ada apa tu? Ada
kart tu kan yang ni apa ni skuter tu bolehlah naik tu. Okey. Tak ada masalah lah, boleh. Okey. Sekejap saya nak buka pintu. Ada orang datang. Pintu. Okey. Ha. Okey. So, bila you pergi haji tu, you memerlukan fizikal. Jadi sebab tu you kena pergi muda-muda. So berapa tahun? 10 tahun you nak kumpul. Okay, 32,000 tu you nak kumpul 10 tahun. So you kena buat calculation lah. Okay. 32,000 dalam masa 10 tahun. Umur you masa tu 35. Tapi sekarang ni masalahnya dia kena queue kan. Kena queue. Tu je masalahnya. Okay, so dah daftar belum? Dah Dah daftar. Tahun bila dapat? 2029. 2029. Tak lama lagi tu. Dia dah daftar lama daripada kecil. Mak ayah pergi 2010 daftar saya. So saya kira macam potong queue lah. You tak. You Dan dah mak ayah pergi 2010. nak bawa saya tapi tak lepas. Macam tu lah. Lepas tu? So you Tak dapat 2029 maksudnya lagi 5 tahun. Lagi 5 tahun. So dalam tu dah cukup duit belum? Tak penuh lagi. So macam you dia penuhnya berapa? Yang 10 ke 15 ke 32? Yang 11 ke? 15. Yang 15. M40. Dia kategorikan you sebagai M40. Tak pastilah. Okeylah. Tak apalah. Tapi okeylah. Maksudnya dekat lah. So dekat lah lagi 5 tahun. Okay, lagi 5 tahun. So 5 tahun. So sebab tu liquidity tu kena tengok. Kan? Macam mana you nak budget tu supaya dalam 5 tahun tu you dapat pergi haji. Sebab nak dapat balik susah kalau you tolak. Kan? Bukanlah susah tapi maksudnya susah lah. Kan? Bila dah tolak, lepas tu nak dapatkan balik dia punya queue tu, kadang-kadang kena tunggu lagi kan. So pada umur you masa tu baru 29 kan, 29, pada waktu tersebut masih lagi mempunyai fizikal untuk melakukan ibadah haji. Okey. Nak pergi tawaf, sa'i, nak pergi melontar pun memerlukan fizikal juga sebab nak pergi melontar jamrah tu kan. So penting. Okey, faham tentang liquidity ni? Okey. Liquidity ni. Okey. So, legal and regulatory requirement, ini prudent man rule lah. So, followed in fiduciary responsibility. Okay, maksudnya kalau you sebagai fund manager, you kena ikut lah undang-undang. Okay, undang-undang tak boleh lah you ambil duit daripada, you dah tahu duit ni duit scam. Tapi you tak apa, you laburkan juga. So, tak boleh Interpretation can change with time and also circumstances. Standard applied to individual investment rather than the portfolio as a whole. Okay, alright. Ini tentang undang-undang lah. So, contoh undang-undang yang kalau dalam Bursa Malaysia lah. Manipulation, okay, insider trading, semua tak boleh. Insider trading ni maksudnya you dapatkan information dahulu daripada insider. Dan you trade. Kan? So itu boleh masuk lockup. Okay, boleh masuk penjara. Okay, sebab insider trading. Insider trading tak boleh Okay. Rigging the market. Rigging the market tu saja je. Nak bagi harga dia naik. You rig the market. You naikkan harga. Naik. Kan? Tapi mungkin you antara Alia dengan Alia. Alia dengan Alia. Alia ni tak tahu ada ke tak. Dia hilang daripada radar. Kan? Dia tengah makan-makan apa semua. Ada. Yeah. So, contoh. Alia beli. Alia ni beli.
Alia ni jual, Alia ni beli. Kan? Sebenarnya Alia yang sama. Sindiket Alia. Faham tak? Okay, dia dua-dua Alia ni, dia buat sindiket. Okay, kau jual, kau beli, naik. Nanti harga dia naik. Naik. Tapi dia dua orang sebenarnya tak cukup. Dia kena cari Asrin sekali. Asrin, masuk sindiket. Okay, jual kepada Asrin. Asrin jual kepada. Lepas tu, Husna. Wan Husna pula, join. So, 4 orang ni buat sindiket. Naikkan harga. Okay. Dia naikkan harga saham tu. Itu pun tak boleh. Rigging the market. Okay. Rigging the market. Lepas tu kalau you jadi remiser sebagai contohnya ataupun dia jadi dealer, you upfront. You upfront tu maksudnya front loading. Front loading tu maksudnya you beli dulu lah contoh. Sebelum harga ni you dah macam tu, faham tak? You dah beli dulu sebelum, sebab mungkin you dah tahu news ke apa kan. So macam tu. So banyak regulation yang kita nak pastikan bahawa pasaran saham ataupun capital market is just, adil untuk semua. Okay. Tak bolehlah seorang ni tahu, dia ada extra knowledge, dia ada extra ni information, dia boleh manipulate the market. Okay. Market manipulation is very dangerous in the stock market. So once you are being convicted, you memang manipulate the market, you kena saman ataupun masuk penjara. Okay, ada soalan tentang ni. Yang ni banyak you kena boleh baca dekat modul 6 SIDC, modul 6 SIDC tentang rules and regulation of the stock market. Okay, modul 6 SIDC. Okay, rules and regulation of the stock market. So dia ada banyak lah. Okay, dan juga termasuklah AMLA. Okay, money laundering. Tak boleh juga money laundering ni. Money laundering ni maksudnya yang macam saya cerita tadi lah. Duit tu duit scam, duit dadah. Okay, you laburkan. You jadi dealer ataupun remiser, you tahu duit tu duit dadah. Okay, duit scam. You laburkan. Tak boleh ya. Okay. Macam mana you boleh tahu? Sebab dia tu suri rumah. Tapi duit sekali dia beli saham 40 juta. So mungkin akaun dia tu dikeldaikan. Okay. Akaun tu dah dikeldaikan. Okay. Jadi akaun kedai lah, dia panggil akaun kedai. Donkey. Okay. So basically it's very dangerous lah for you. You have to understand this. Okay. Okay, capital market expectations. Okay, we have macro factors. Expectation about the capital market. So we have micro factors. Estimate that influence the selection of particular assets for a particular portfolio. Makro ialah market keseluruhan. Okay. Kalau contohnya Israel berperang dengan semua negara Arab, termasuk Amerika, termasuk Rusia, termasuk China, perang dunia ketiga lah maksudnya. Betul tak? Kan? So itu adalah makro. Okay, makro. Dan apa akan efek kepada capital market? Memang porak-poranda lah capital market. Betul tak? Saham semua menjonam lah apa semua kan. So, tapi yang mikro pula, ini lebih kepada saham tersebut. Nak beli saham apa? Okay, bukan tengok kepada market Nak beli saham apa? Saham apa yang kita nak beli ni? Okay, disebabkan perang ni, contoh kan, kita beli saham senjata. Tu beli saham senjata. Semua company yang membuat senjata, yang membuat senjata dan menjual senjata kepada Israel. Kita pun beli. Untung mah. So, okey tak? Untung apa? Senyapnya. Kan kita nak untung kan? Betul. Tapi you sanggup beli tu? Syarah compliant ke tu? Tak syarah compliant, tak jadi ke? Polisi you tadi kata nak beli saham yang syarah compliant. Tiba-tiba pasal untung you nak beli. Itu dah nampak? Nampak tak? Itu emosi tu. Emosi pertama,
Cuba bayangkan beli RM1 dapat jadi RM100, kan? RM1 kita beli dapat jadi RM100 sebab apa? Senjata banyak dijual kepada Israel, kan? So bukan Israel. Israel. Dia kadang-kadang diorang ni masa tengok TikTok kan, dia tak sebut Israel lah dan sebagainya lah. So contoh lah. Tapi kalau saham, kalau yang menjual senjata memang dia selalunya tak syarat compliant. Okay. Kalau saham-saham yang menjual senjata, menjual peralatan tentera dan sebagainya, selalunya tak syarat compliant. Dan juga pula dijual kepada musuh-musuh Islam, lagi tak syarat compliant. Okay. Itu tak syarat compliant. Okay. And then rate of return assumption. So kita kena make return of assumption. Rate of return tu realistic. Ni masalahnya kita bombastic. Anak saya, ada ni, dia dengar je saya tengah bagi lecture. Realistic, not macam kita ni, kita yang nak kaya cepat ni, contoh ni, dia janjikan bulan dan bintang, kita percaya. Kan? Kalau it is too good to be true, it is a scam. Itu je. Too good to be true, it is a scam. Kalau ASB yang profesional pun boleh bagi 5%, dia janji kat you bulan dan bintang, you ingat betul ke? Tak, tu ialah scam. Kalau lah contohnya lah, datanglah Pak Wer, contoh Pak Wer, janjikan bulan dan bintang, you agak-agak betul ke? Contohlah, okay, I akan belikan you apa, kereta Lamborghini lah, apalah ni, you agak-agak betul ke? Scam. Kalau contohnya ahli politik kata, ahli politik kata, contoh menjanjikan sesuatu bulan dan bintang, you rasa betul ke? Kenapa kata semua kata tak betul? Contoh. Sebab apa? Dia orang kadang-kadang, dia orang terpaksa nak buat janji-janji tu, kan? Scammer nak buat janji-janji tu, kan? Supaya you bagi duit kat dia. Okay? You bagi duit kat dia, and then lepas tu dia untunglah sebab dia dapat duit you. Orang lelaki, okay, menjanjikan bulannya bintang. Sebab apa? Adalah sesuatu, kan? Lepas tu nangis tak berlagu, kan? Tapi sekarang ni perempuan pun sama buat. Okay, perempuan pun sama. Baru ni ada kesian, kan? Apa ni? Kenduri kahwin jadi kenduri kahwin jadi kenduri doa selamat, kan? Kenduri, kan? Itu bukan orang perempuan tau, orang lelaki yang kena. Kan? Itu kesian. So, kena realistik. Kalau dia kata, okey, kami boleh bagi 10% sebulan. Tu confirm lah. Apa benda 10% sebulan? Kalau 10% sebulan, maksudnya 120% setahun. Hilang akal ke apa? Awak ni hilang akal ke apa? Cakap macam tu. Okay? ASB pun bagi 5%, you nak bagi 120%. Tapi bila kita ni dah jadi tamak, kita, wah, bayangkanlah saya letak 100,000, kan? 120%, saya dapat duit saya jadi 220,000 dalam setahun. Setiap bulan saya dapat 10,000. Tahu, bulan pertama je dapat 10,000. Bulan kedua, krik. Bulan ketiga, krik. Bulan keempat dah tak ada dah. Pejabat pun dah hilang. So, kena realistic rate of assumption. Okay, the rate of return tu. And then you have to study historical return carefully. Okay, contoh ASB. ASB dulu 8% pernah bagi, tapi sekarang ni 5% je. Sama juga dengan tabung haji.
Dulu, pasal dulu tu tinggi. Okay, sekarang ni around 5% je semua. So, you dah study dah rate of return tu. Okay, pulangan dividen dia tu. Setiap tahun tu, you boleh tengok. Okay. So, you dah boleh agak. Okay, you dah boleh agak dah. Lebih kurang macam mana. Tapi kalau you tengok company tu, sekejap dia bagi 10, sekejap dia bagi 15, sekejap dia bagi 8. So, dia macam tak berapa konsisten kan. Dia tak konsisten tu maksudnya itu berisiko tinggi. Okay. Dia volatile. Okay, dia volatile. Okay, dia volatile. Okay. Seterusnya. Okay, faham tak apa yang kita bincang ni? Faham Okay, seterusnya kita akan tengok constructing the portfolio. So, kita kena tengok investment policy and capital market expectation to choose portfolio of assets. Kita nak choose tu. So, kita define securities eligible for inclusion in a particular portfolio. Contoh tadi, you kena define lah. Okay, ini saham yang patuh syariah. Patuh syariah, saya nak buat saham ikut indeks Malaysia. Contoh. Sebab you dah jadi passive strategi tadi, passive investor. So, you nak ikut indeks Malaysia. Ataupun saya tak nak ikut indeks Malaysia, saya nak ikut indeks Amerika Syarikat. Okay, saya beli semua saham-saham Amerika Syarikat yang syariah compliant dan saya simpan. Berdasarkan itu. So, itu portfolio untuk market US contoh. Kan? Atau you beli untuk market Malaysia. Market Thailand ke? Contoh lah. Okay. So, you ada portfolio yang berbeza tu nanti. Ini US, ini ni, dan so, berbeza lah. Okay. Sebab you dah kata yang ni untuk US saja. Ini untuk Malaysia je. Ini untuk Thailand je. So, you boleh buat. Okay. And then use an optimization procedure to select the securities and determine the proper portfolio weights. Ini satu Contohnya lah tadi, kalau kita dalam game kita nanti, okay, you punya assignment. Okay, assignment untuk buat portfolio you kena buat pilih stok kan. Kita akan bermula Disember sampai habis Disember kan. Okay. So 1 bulan kan. So you kena pilih portfolio. Okay, and then you kena tengok berapakah optimization yang boleh kita lakukan. Okay. Kalau sebagai contohnya kalau kita tengok passive strategy Kalau passive strategy lain lah. Yang you punya assignment ni bukan passive strategy. Dia memang aktif. Okay. Strategi aktif. Okay. Sebab you pilih saham. Okay. Tapi kalau passive, you pilih saham juga tapi sama dengan indeks. Faham tak? Faham tak? Indeks kita ada 30 kan? So, kalau kita tak kisah syariah, kita ke 30 kita beli. Tapi sebab kalau kita perlu polisi kita syariah compliant je, yang tak syariah tu kita kena keluarkan. Okay. Dan dia punya asset allocation dia adalah berdasarkan berapakah asset allocation indeks tersebut. Okay. Nampaknya, nak beli berapa kan? Okay, Maybank paling besar. Dia nanti yang kita beli pun Maybank besar. Contoh yang tak syariah Maybank tak syariah. Dah hilang dah. Alia. Okay. Lepas tu ikutlah turutan size. Okay. Dan kita ambil dia size tu, bahagi je balik dengan total size index tu. So kita dapat percentage lah nanti. Okay. Maybank berapa persen. So kita beli sama juga. Sama dengan. Contoh kita ada 100,000. Kalau Maybank 20%. Okay, contoh. So kita kena beli 20,000 untuk Maybank. Faham Kalau kita ada 100,000. Okay, sebab Maybank komposisinya 20% dari indeks. So, kita pun beli 20% daripada kita punya duit kita tu. 20%. So, 20,000 lah kita beli. Okay. Alright. Tapi, kalau kita punya game tu nanti, kita punya assignment tu nanti, dia active strategy. Maksudnya, kita tak pilih indeks. Kita pilih sendiri. Tapi kita nak kalahkan indeks. Jadi you akan buat comparison nanti.
Okay, you akan buat comparison nanti. Daripada daripada Disember tu sampai akhir tu, indeks naik berapa? You punya portfolio naik berapa? Okay, faham tak? Okay, kalau indeks naik 5%, you punya portfolio naik 10%, you memang power lah. You berjaya lah macamnya. Okay, mengalahkan indeks. Okay, kalau you punya portfolio 10% naik, kan? Indeks naik 5%. So, you berjaya mengalahkan market. Okay, you berjaya mengalahkan market. Tu kalau kita nak compare yang antara pasif dengan aktif. Okay, pasif dengan aktif. So, maksudnya nanti you kena compare you punya portfolio dengan market index lah. Dengan index Kuala Lumpur Composite Index. Okay, boleh. So, saya rasa Alia ni dia pun nak break. So, kita pun kena break dulu lah. You all nak break ke? Alia terkeluar doktor. Yalah, kita lah ni. Nak break ke tak? Break dulu lah kot. Boleh minum. Saya boleh minum. Kan? You all nak minum-minum ke? Okay, so kita break berapa minit? Sekarang tadi kita start dah pukul 7.30. 1 jam setengah dah ni. So, kita kena break lah. Sebab apa? Kalau kita tak break, you sebenarnya boleh memberikan perhatian kepada saya hanya sebanyak berapa minit? 15 minit je. Minit yang selepas itu, dia dah mula memikir benda lain. Okay. Okay lah. So, kita akan break. Okay. Sepatutnya lah, kita kena buat macam ni. Dia panggil apa? Teknik dia, kalau untuk study kan, you study 15 minit, 5 minit break. Study 15 minit, 5 minit break. Itu style apa ya? 15 minit ke? Cuma tak ingat. Contohnya macam tu, supaya you memang fokus. You dapat very, very good focus. Okay. Alright, so kita break sekejap sampai ni sekarang 9.5 minit. So 9.20 kita masuk balik lah. So kita break 15 minit. Tapi nanti kan, saya nak cuba menggunakan teknik yang tu. Boleh tak you cari teknik tu? Berapa minit tu supaya kita boleh cuba aplikasikan. Okay, contoh 15 minit, 5 minit. 5 minit ke? Contoh. Okay. Okay, bolehlah cari sikit. Okay. Alright, so kita break for 15 minutes. We'll see you at 9:20.